الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقال تعالى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirat yang dirahmati Allah, kita menyambung kitab Bahrul Mazi, Syarah Mukhtasar Jami' Tirmizi, juzuk yang ke-14, muka surat 98. 2 minggu lepas kita baca hadis yang terakhir tentang hukum riyal ataupun hukum berjima' dengan isteri di kala mana isteri mengandung dan hampir melahirkan anak, atau dengan maksud perempuan yang sedang menyusukan anak. Malam ni kita masuk tajuk baru, bab ma jaa fi dawa'i zatil janab. Bab yang datang ia pada menyatakan ubat sakit paru-paru. Malam ni kita nak tengok hadis tentang zatul janbi, atau disebut mudahnya penyakit paru-paru. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, penyakit zatul jambi itu ialah sakit kepanasan sarung paru-paru. Maka jadi daripadanya batuk dan demam dan menyucut pada rusuk. Maka penyakit ini telah ada Nabi kita menerangkan ubatnya, iaitu sebagai tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, penyakit zatul janab atau zatul jambi ini panas pada sarung paru-paru. Panas. Bila panas, marilah demam, marilah batuk, mari macam-macam lah kat situ sarang. Maka Nabi tunjuk ajar berdasarkan hadis riwayat Tirmizi an Zaid bin Arqam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yan'utuz-zid kana yan'atuz zaita wal warsa min zatil jambi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ia mensifatkan, yakni mengkhabarkan kaifiat ubat campur minyak zaitun dengan waras jadi ubat daripada penyakit zatul jambi, yakni penyakit paru-paru, seperti yang diterangkan itu. Qala Qatadah yaludduhu wa yaludduhu minal janibil ladzi yashtakihi. Kata rawi hadis ini, namanya Qatadah, dituang minyak itu ikut mulutnya dan menuang akan dia ikut mulut itu, maulah dari pihak rusuk mulut sebelah rusuk yang ada padanya sakit itu. Jadi untuk paru-paru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan satu zait. Zait ni minyak lah. Apa jenis minyak? Kalau sebut zaitun, dia lain pula. Minyak zaitun ni zait. Wal was dan waras. Ini pun kita tak tahu lagu mana bentuk waras ni. Ni ubatan orang-orang Arab. Caranya juga diajar oleh Nabi. Disuruh minum
Maksud ikut mulut dan sebagainya, itu untuk penyakit paru-paru. Saya tengok orang Arab, bila ada penyakit macam tu, demam, batuk, dia bagi minum minyak zaitun. Sebab itulah makanan orang Arab jadi amalan dia zaitun. Kalau kita ada, dia panggil humus. Humus, kacang kuda yang dihancurkan, dituang minyak zaitun. Dan di alam kita pun ada juga minyak sawit. Minyak sawit merah, red palm oil. Minyak sawit merah pun khasiatnya juga macam tu juga. Boleh dituangkan pada makanan, pada sayur-sayuran, boleh. Itu dipanggil red palm oil, minyak merah, minyak sawit merah dipanggil. Allah Ta'ala buat tumbuh-tumbuhan kita ni sebahagiannya menghasilkan minyak yang berkhasiat. Saya pergi ke Sudan. Sudan dia pakai minyak kacang kuda. Minyak kacang kuda. Ada satu universiti itu memang dia didik pelajar-pelajar berdikari. Dia buat projek minyak kacang kuda ni untuk jadi income kepada pelajar dia. Dan boleh cover kos-kos pengurusan pelajar, kos-kos yuran. Universiti milik kerajaan, tapi dia ambil keadaan macam tu. Dia buat pula tempat untuk menternak ayam telur. Besar dia buat. Dia didik pelajar dia berdikari, habis mengaji bidang apa pun mereka sambung dengan ilmu yang mereka dapat. Minyak kacang kuda, kemudian ayam yang untuk disembelih, ayam daging, ada pula untuk telur ayam, ada pula tanam sayur, ada pula yang buat lembu, buat kambing, macam-macam dia buat untuk berdikari. Masalah ubat sakit paru-paru atau batuk kering itu ada satu macam lagi ubatnya. Dikhabarkan oleh Nabi SAW seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Zaid bin Arqam qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natadawa min zatil jambi bil qustil bahri wazit. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu, katanya telah menyuruh akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kami berubat daripada sakit paru-paru itu dengan kayu gaharu hindi dicampurkan dalam minyak zaitun dengan dihancurkannya. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan, lagi gharib, lagi sahih. Hadis kedua sebut tentang penyakit yang sama pada paru juga, yang rasa panas menyebabkan demam. Cara berubat menggunakan kustil bahari ataupun disebut kostus root dipanggil. Saya cuba untuk beli di kedai, tak jumpa cari kat sini. Dia macam zanjabil juga, dia macam spesies halia juga yang dikeringkan, dan selalunya dijual dalam bentuk serbuk. Kadang-kadang kita gunakan masuk dalam makanan juga. Di kustu al-bahari, dipanggil al-kustu al-hindi pun ia juga dipanggil kustu hindi, ataupun bahasa Inggeris sebut kostus root. Dan ini ada dijual dalam botol yang telah dihancurkan. Biasa digunakan untuk dibuat minuman, dicampurkan dengan makanan. Kostus. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan, lagi gharib, lagi sahih. Masalah doa yang diajar Nabi SAW yang jadi penawar sakit itu, ada telah diajarnya pada sahabatnya, sangatlah ringkasnya dan baik mujarabnya, sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Utsman ibn Abil As annahu qala atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi waj'un qad kada yuhlikuni wa bi waj'un qad kada yuhlikuni. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Utsman ibn Abil As radhiyallahu anhu, bahawasanya berkata ia, telah datang ziarah padaku
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada padaku sakit yang sesungguhnya hampir dibinasakan diriku. Maka dilihat Nabi sakitku itu. Apabila diketahuinya, ia pun bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imsah biyaminika sab'a marratin wa qul a'udzu bi'izzatillahi wa quwwatihi min syarri ma ajid. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai Uthman, sapu olehmu dengan tangan kamu pada tempat sakit itu 7 kali, sambil kamu ucap doa ini tiap-tiap kali sapu, iaitu ucap olehmu kira-kira maknanya begini: berlindung aku dengan kekuatan Allah dan dengan kegagahannya daripada kejahatan barang yang aku dapati, yakni kiranya Allah Ta'ala hilangkan dan hapuskan apa sakit di atas badanku dengan kekuasaannya. Qala fafa'altu fa'azhaballahu ma kana bi falam azal amuru bihi ahli wa ghairahum. Kata Uthman, bila disuruh Nabi akan daku yang demikian itu, serta diajarnya aku doa, maka aku perbuatlah seperti ajarannya itu. Maka dengan berkat aku menjunjung suruhnya serta kuat yakinku kepadanya, lalu dihilangkan dan disembuhkan Allah barang yang ada padaku, tidaklah aku mengidap sakit lagi. Maka sentiasalah aku kemudian daripada telah aku amalkan doa Nabi itu, aku ajarkan ahliku, dan aku suruh doakan dengan dia, dan juga aku suruh orang-orang lain daripada mereka itu. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Tadi kita baca hadis-hadis tentang barang yang dibuat ubat. Yang kita baca ni pula hadis tentang doa pula. Sahabat Nabi, nama dia Uthman ibn Abil As. Dia kata Nabi datang ziarah dia. Ziarah ni dalam bahasa Arab dia ada 2 perkataan. Satu zara, satu ada. Zara, ziarah biasa. Orang Melayu pun kata ziarah juga. Kalau ada, ziarah sakit. Bahasa orang Melayu kita melawat. Orang Terengganu dah. Gimana gin nawak? Nawak orang mati, nawak orang sakit. Kita ada ziarah orang sakit, biasa gitulah. Orang dulu. Dan ni sama je ziarah belakang. Jadi Arab pun ada perkataan ada. Ada ni 2 makna. Satu ada makna pulang, kedua ada makna ziarah orang sakit. Nabi memang amalan ziarah orang sakit ni Nabi buat. Dah ada hadis-hadis yang banyak. Kita dah baca di awal-awal sebelum kita baca hadis berkaitan perubatan. Ada hadis tentang man ada maridan, siapa yang ziarah orang yang sakit ni besar pahala diberikan oleh Allah Ta'ala. Sepanjang dia ziarah tadi seolah dia sedang kutip buah-buah dalam syurga Allah Ta'ala. Tu hadis Tirmizi kita baca hari itu, diriwayatkan oleh Ali ibn Abi Talib. Maknanya satu ziarah biasa, yang kedua ziarah sebab dia pergi sakit, sebab dia sakit. Maka Nabi pergi ziarah sahabat ni sakit. Dan Nabi ziarah sahabat ni sakit, dia tak kawan tu sakit, Nabi ajar. Kata Nabi, sahabat ni pula sakit yang kata dia qad kada yuhlikuni, hampir-hampir membinasakan saya. Tuan-tuan, penyakit ni hari ni macam-macam. Tadi ziarah seorang sahabat lepas kuliah duha tadi. Dia aksiden. Aksiden kemudian lama dah 2 tahun dah. Nak hampir molek dah. Dia mari patah pula. Besi yang masuk kat kaki patah sekeru dia pula. Terpaksa kena toreh balik. Kemudian buat balik, kemudian tutup balik. Panjang. Jahitan tu berbelah jahitan. Bukan setakat kaki. Kena pula ni. Dekat begini apa ni begini sini ni? Ha? Galah. Tulang galah. Azab. Sebab orang yang aksiden masuk besi ni, antara masalah dia ialah bila sejuk. Waktu hujan dia mari sengar-sengar sebab besi tu. Ini penyakit-penyakit yang memang kita akan jumpa.
Bila kita buat program ziarah, memang ziarah kita orang sakit lagu ni. Yang sakit tak boleh jalan, lumpuh disebabkan oleh dia kena stroke, yang kecil manis yang teruk, yang darah tinggi, yang kena buat dialisis. Ramai. Orang sakit sangat ramai. Tak tahulah berapa nisbah orang sakit, tapi ramai. Tak habis nak pergi ziarah. Jadi orang-orang yang sakit seumpama ini, di samping dia mendapatkan rawatan, menggunakan bahan-bahan perubatan. Dia ambil ubat hospital, dia ambil ubat kampung, dia macam-macam. Ada satu yang dia tak boleh tinggal. Namanya doa. Yang tu juga kita boleh tolong ajar kat dia. Maka Nabi bila ziarah, Nabi kata, imsah biyaminik sab'a marat. Sapu dengan tangan kanan kamu 7 kali. Nabi ajar tangan kanan. Nama tangan kanan, barakah kanan. At-tayamunu. Nabi suka at-tayamun. Nabi suka guna kanan semaksimal yang boleh. Tapi saya menulis kiri. Dia kecil lagi, puah tak okey katok tangan, tak jadi kiri juga menulis. Kidal dia panggil, bab menulis. Bab lain kanan. Nabi suka kanan. Saya baru ni takdir Allah Taala, makan satu kedai makan. Makan sedap lah. Nasi lemak apa semua sekali, seronok lah. Sedap. Bila sedap, pergi kali kedua. Pergi kali kedua, tak rasa nak makan itu. Rasa nak order airnya je. Order airnya. Lama menengok. Mudah rasa nak pergi masuk kedai, rasa nak intai, mata tengok. Intai orang buat kerja. Menyiapkan makanan. Lepas tengok cara dia siap makanan, saya kata kedai ni tak akhir dah. Hak ni tak akhir. Makan itu sedap sungguh. Nasi lemak, kemudian apa nama, mi kari. Masya Allah. Sebab apa? Saya tengok dia menyediakan makanan, tangan ni tak pakai sarung tangan. Kawan sebelah ulur barang kat dia, dia pun sambut tangan kiri, dia pun letak. Kiri letak, kanan letak. Kiri letak, kanan. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Tapi hak banyak kiri. Kita tengok pakai tangan kiri ni buat kerja makanan pegang, tak pakai sarung tangan. Orang hak nak makan kiri lah, kita tak larang. Kita tak sedap tengok. Saya kata dak hak ni hak tak akhir lah. Tuhan mari nak tunjuk mari kali kedua tu. Hampir-hampir nak recommend kat orang dah. Sedap ke dah ni? Jadi peringatan lah. Nabi ajar kita kanan, kat paling bersih. Hari ni dia sistem pengurusan restoran pun, kalau nak menggunakan tangan direct, disuruh pakai sarung tangan. Utamakan yang kanan tadi. Jadi sahabat Nabi, Nabi ajar guna kanan. Guna kanan tu sapu tempat dia sakit 7 kali. Kenapa 7? Nombor 7 ni nombor ajaib. Bermula dengan surah Al-Fatihah 7. Dan banyak zikir-zikir disuruh 7. Maka 3, 7, 11. Ni banyak. Paling banyak 7 lah. Nabi suruh ulang 7 kali. Sapu sebanyak 7 kali dengan tangan kanan sambil baca A'udzu bi'izzatillah. Pendek dia tak macam mana pun. Tapi nak ingat wajah kita. Aku berlindung dengan kemegahan Allah Ta'ala. Izzah. Izzah bukan milik kita. Yu'izzu man yasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Kamu bagi izzah pada orang kamu nak, kamu berikan kehinaan pada orang kamu nak. Kita baca doa, ya Allah, aku mohon lindung dengan izzatillah, kehebatan Allah Ta'ala, wa quwwatihi, dan kekuatannya. A'udzu bi'izzatillahi wa quwwatihi min syarri ma ajid, daripada kejahatan, keburukan apa yang aku sedang rasa sekarang. Lagu tu lah. Baca, sapu kalau kena. Saya pernah diajarlah ada seorang untuk yang sakit apa? Gusi. Lagu tu lah. Baca 7 kali. Ini sapu tempat sakit lah. Buat 7 kali sambil baca doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
mohon lindung kepada Allah daripada tadi kerosakan, keburukan, kejahatan yang kita duk rasa sekarang. Tuan-tuan, semua ni makhluk Allah belaka ni. Kulit kita, muka kita, tangan kita, gusi kita, hak ada ngungak sakit tu, yang ada kuman tu, semua makhluk Allah Ta'ala belaka. Maka yang boleh menundukkan makhluk Allah hanya Tuhan punya pada makhluk, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di samping kita guna pelbagai ubat, doa, jangan kita lupa, kita kena baca. Bahkan bukan setakat itu, bila dia rasa mujarab apa yang dia amal tadi, dia ajar anak-anak dia pula. Ni orang kata ijazah. Mana ijazah ni makna beri. Dah boleh dengan Nabi, dia ajar anak dia pula. Dan dia ajar orang lain pula untuk beramal, supaya bukan setakat dia seorang boleh pahala beramal, dia boleh pahala ajar orang, dan bila orang tu amal, panjang pahala dia. Ini cara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan ilmu yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa fi sana. Bab yang datang ia pada menyatakan minum air daun sana. Ada orang baca sina. Sana dan sina. Daun sana, daun sina. Daun ni pun banyak orang duk jual ni. Ada orang promo. Dia buat ubat. Air daun sina maki akan jadi pencahar. Pencahar ni mana apa? Nak bagi lawah perut. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, perut manusia itu selalu kotor di dalamnya. Tong sampah. Dia makan belaka. Iaitu berlapuk di dalamnya makanan yang busuk tidak keluar habis. Kita makan makanan duduk situ, sebahagian menjadi tenaga, sebahagian jadi hampah yang tak betul, dia keluar dengan pelbagai cara, antaranya dalam bentuk tahi dia keluar. Dengan sebab itu menjadi penyakit jiwa kepada badan, kerana ibarat jentera, apa kalau kotor perkakasnya selalu menjadikan gendala perjalanan jentera itu. Macam mesin lah. Mesin tak bersih, karat dekah. Mesin minyak pun tak pernah tuang atas mesin hak gerak. Jeng mesin tu. Dan tiada elok berjalan dengan baiknya seperti jentera yang bersih alatannya. Demikianlah perut. Demikianlah perut manusia itu sebagai ibarat jentera. Apabila kotor ia dengan daki-daki busuk, makanan yang dihadamnya ada tinggal dengan tiada dibersihkan, boleh menjadi selalu berasa berubah kesihatan badan. Maka apabila dibersihkan dia, nescaya menjadikan elok pekerjaan perut itu dan mendatangkan kesihatan. Kira nak cuci perut, nak bersih, nak buang kotoran dalam badan, dalam perut. Sebaik-baik penyuci perut itu ada tersebut dalam hadis Nabi kita, iaitu daun sina atau daun sana maki. Telah diberitahu oleh Nabi akan dia sebagai yang dikatakannya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Asma binti Umais. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alaha bima tastamshina qalat bisyubrum qala harun jarun. Diriwayatkan daripada seorang perempuan namanya Asma binti Umais radhiyallahu anha, yang menjadi isteri kepada saudara sepupu Nabi yang bernama Ja'far ibnu Abi Talib. Ini isteri Ja'far radhiyallahu anhu. Kata Asma bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertanya kepadanya, dengan apa engkau mencerahkan dan mencaharkan perutmu, hai Asma? Jawabku, dengan syubrum, iaitu sejenis kayu nama syubrum. Nabi tanya isteri kepada sepupu dia, nama Asma bintu Umais.
Asma ni ramai nama Asma. Antaranya Asma adik-beradik pada Aisyah radhiyallahu taala anha, Asma bintu Abi Bakar. Nabi tanya, kamu bersihkan perut ni pakai apa? Maknanya menjadi amalan lah bagi orang Arab membersihkan perut. Kalau kita gak nak bersih perut, minum air teh macam-macam lah. Air teh apa dipanggil? Air teh kelak. Ada minum teh Cina, ada ambil teh bunga, macam-macam lah. Apakala dia dengar Nabi kata Asma, dia kata pakai syubrum, satu jenis kayu namanya syubrum. Apakala dia dengar Nabi akan kataku demikian, lalu bersabda ia, sabdanya, syubrum itu hangat, pingat, kurang bagus. Oh, dia kata syubrum ni panas, jar, menarik-narik, sakit. Qalat summa stamsyaitu bisana. Kata Asma, kemudian tidak lagi aku mau menyuci perutku dengan syubrum itu, bahkan menyuci perut aku dengan daun sana maki. Maka diketahui Nabi akan daku menyuci perutku dengan dia. Ia pun lalu bersabda sebagai kata Asma dalam hadisnya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna syai'an kana fihi shifaa'un minal mauti lakana fis sana." Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau sungguhnya sesuatu itu ada padanya penawar daripada maut, nescaya ada pada sana maki. Yani sana maki itu ubat penyuci perut yang bagus. Lepas tu Asma, dia tak pakai dah syubru sebab Nabi komen dia. Dia ambil pula sana, daun sana. Bila Nabi tahu dia ambil daun sana, Nabi pun komen lagi. Nabi kata, kalau ada satu barang yang boleh buat ubat daripada mati, ubat tu sana. Maka dengar kalam Nabi itu, semangatlah Asma untuk beramal dengan daun sana untuk cuci perut dia. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis gharib. Masalah sana maki itu bagaimana menggunakannya bagi membuat penyuci perut? Al-jawab, ambil daun sana maki itu, yang lebih eloknya sana maki yang tumbuh di Mekah. Mekah ni kenapa? Bumi barakah. Kemudian pilih, buang ranting dan kayu-kayu yang bercampur di dalamnya. Kemudian rebus di atas api. Maka hendaklah jaga-jaga jangan rebus ranting dan kayu-kayunya sama-sama daunnya itu, kerana jadi menyakitkan perut pula. Kena ambil daun, asin dari ranting dia, daun saja. Dan rebus daun sana maki itu kira-kira 3 dirham, baru dicampurkan dengan air asam jawa. Apakala telah masak, air itu boleh diangkat daripada api dan minum apakala sudah sejuk. Macam kebanyakan herba kampung kita lah. Hari ni orang mudah je. Herba-herba ni dia kisar, masuk dalam kapsul, dia jual. Orang dulu tak kisar, dia pergi rebus. Yang moden sekarang dah dekat dah baru lagi. Dia rebuh, dapat air pati itu, dia buat abstrak. Dia buat ekstrak. Dia buat ekstrak. Ekstrak tu air yang dah rebuh tadi tu akhir jadi debu. Lebih ringan lagi. Ini keadaan moden lah. Kalau orang yang terlibat dengan penghilangan produk, dia tahulah. Untuk memudahkan, maka kandungannya tak banyak. Dengan sedikit kandungan ekstrak tadi, dia telah merangkumi satu herba yang banyak berkilo-kilo yang direbuh. Maka dia masuk dengan kadar yang kecil saja dalam makanan-makanan lain yang dia nak campur. Itu cara moden lah. Tapi cara rebus ni kot mana pun masih diamalkan sampai sekarang. Cuma kadar rebuh, berapa lama rebuh, berapa kali rebuh, nak letak banyak mana, hak ni ilmu lah. Hak tak pandai, lambat dia baca, dia pergi rebuh. Hak patut sedap molek untuk badan, jadi ikut lain. Ini ilmu lah. Kena tanya orang pandai lah. Tok bomo hak pandai ke kayu lah. Dia tak reti tak tu. Kena ngaji. Baik.
Jadi saya dah sebut banyak kali lah sejarah saya dengan Tok Ki dulu. Kat rumah tu bergantung ayu, aku kayu. Bergantung ayu. Tapi tak ada arwah lah, kita umur, masa dia mati kita umur 16. Duk cakting lagi. Tak ada ngaji lah kita ni. Penuh aku kayu. Tiap-tiap pagi dia racik aku kayu. Lepas racik masuk dalam plastik. Saya tukang layu je lah. Masuk plastik, layu api tu. Bila orang mari sakit nak minta ubat, dia bagi ubat ni. Khabar rebuh lagu mana, 3 kali ke 7 kali ke, dia ajar 2-3 doa. Kita tak ambil cakna sangat, tengok saja, kelipah. Cuma ada ambil sikit-sikit bab doa-doa. Baca Quran dengan dia. Dia khabar. Ni ayat ni cikgu untuk ni. Ayat ni kita ambil lah. Ingat-ingat gitu je lah. Dan ngaji. Cuma dah ambil buku di sutir hak tinggal. Hak di karang, masih duduk ngaji dulu di pondok Pasir Tumbuh. Di pondok Tok Kenali dulu. Baik. Bab majaa fi tadawi bil asal. Bab yang telah datang ia pada menyatakan berubat dengan madu lebah. Ni hadis bab madu ni kita dah baca banyak kali. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, madu lebah itu ubat segala penyakit, iaitu masuk ia dalam campuran ubat-ubat. Hadis Nabi cerita bab madu ni, madu dianggap penawar terbaik. Bukan hanya oleh hadis Nabi, bahkan diperakui oleh dunia. Di mana-mana pelosok dunia ada madu. Orang duk suruh lah, ni madu Yaman, ni madu Azerbaijan. Kita pula alam Melayu madu Tualang. Atau ada satu lagi pula dipanggil madu apa namanya, apa yang masa-masa madu kelulup. Dan boleh ia jadi ubat dengan sendirinya sahaja pada setengah-setengah penyakit, seperti dijadikan dia pencahar bagi orang yang kotor dalam perutnya. Madu kalau minum saja bersihkan perut. Sebagai yang tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Abi Sa'idin qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna akhi istatlaqa batnuh. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana hendak berkhabarkan saudaranya di rumah ada sakit perut cerit. Dia mari jumpa Nabi nak khabar, ya Rasulullah, ni adik-beradik saya ni sakit perut, istatlaqa batnuh, perut sakit, cerit, berak semua. Cerit ni sakit. Dia keluar bukan sekaligus, sikit-sikit. Bila keluar, dia keluar habis air dalam badan, jadi kering. Maka berkata ia kepada Nabi, ya Rasulullah, bahawa saudara hamba di rumah ada sakit perut cerit. Apakala didengar oleh Nabi akan katanya demikian itu, ia pun lalu menunjukkan ubatnya. Faqala iskihi asala fasaqahu summa jaa faqala ya Rasulullah qad saqaitu asala falam yazid illa istitlaqa. Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, beri minum akan dia madu lebah. Apabila dengarnya sabda Nabi demikian itu, maka ia pun pulang pada saudaranya, maka dirinya pun minum madu lebah akan saudaranya. Bila sudah diberinya minum madu lebah, maka perut saudaranya pun bertambah cirit lagi. Maka sudah susah hatinya melihatkan demikian itu. Kemudian datang laki-laki itu pada Nabi, berkhabarkan hal saudaranya. Kemudian daripada minum madu lebah, lalu katanya, ya Rasulullah, sesungguhnya telah hamba beri minum akan saudara hamba itu akan madu lebah, maka tiada bertambah melainkan cirit jua, tidaklah berkurang cirit daripada awalnya. Bila didengar oleh Nabi akan kata laki-laki demikian, lalu bersabda ia lagi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iskihi asala fasaqahu summa ja'ahu faqala ya Rasulullah qad saqaitu asala falam yazid illa istitlaqa. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beri minum lagi akan madu kerana belum cuci kotor perut saudaramu itu.
Dia mari jumpa Nabi ngadu, sakit perut. Saudara dia, Nabi kata bagi minum madu. Dia balik bagi minum madu. Lepas minum madu, kau ciri. Cakap kurang. Dia jumpa semula Nabi. Ya Rasulullah, kau ciri ni. Bagi dah. Lagu mana? Nabi kata, iskihi asalah. Bagi dia madu. Kali kedua dah. Lepas dia pergi kali kedua, dia bagi minum. Dia tengok, memang kau berat. Kau kuat sikit. Maka dia mari jumpa Nabi lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahu wa kadzdzaba batnu akhik iskihi asala fasaqahu asala fabara'a. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bercakap benar Allah Taala, dan bohonglah perut saudaramu, bagi dia minum madu, maka diberi minum madu itu, lalu ia menjadi sembuh. Kali ketiga mari jumpa Nabi, ya Rasulullah, ni round ketiga dah ni. Round kedua dah. Tapi bagi minum kau berat. Nabi kata, Allah Taala cakap betul. Cakap betul lagu mana? Merujuk pada ayat-ayat Allah, antaranya dalam surah An-Nahl, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Keluar dari perut lebah itu, kata Allah, satu minuman, mukhtalifun alwanuhu, pelbagai warna dia, tak sama. Fihi shifaa'un linnas, padanya ada penawar bagi manusia. Disebut perkataan syifa dalam bentuk isim nakirah, maknanya menggambarkan umum, penawar umum. Maka bila Allah kata penawar, penawar. Nabi kata Allah Ta'ala bercakap benar, hak tak betul perut. Lagu mana pula salahkan perut? Maknanya begini, dia minum sekali tak cukup dos, minum dua tak cukup dos, minum ketiga baru cukup. Maksudnya begitu. Satu. Ataupun dengan maksud, minum kali pertama betul dah tu, dia buang lagi lah, takkan nasi panas perut, tak habis lagi, nyakit ada lagi, minum lagi kedua, dia kau kuat buang sebab nak buang hak baki ni. Lagi kali ketiga pula minum lagi, buang lagi. Hak buang tu, hak comel sekali akhir, habis selesai. Maka Nabi kata, hak tak betul perut adik kamu tadi. Kemudian dia balik, dia bagi minum semula. Fabara'a, maka sembuh. Maka hadis ini tuan-tuan menggambarkan kaedah. Kaedah ni pengajian lah, bukan sebarangan. Kita ambil umum saja hadis Nabi, dia ambil 3 kali. Artinya dalam bab perubatan, poinnya lah dos tu banyak mana. Dan dos itu diketahui oleh orang-orang yang pakar berkaitan dengan perubatan. Kita ambil secara umum saja. Madu jadi minuman, campur dengan zanjabil, campur dengan, ada campur dengan halia, ada campur dengan kunyit, ada campur dengan telur ayam kampung, macam-macam lah. Saya pernah pergi rumah seorang sahabat Arab, orang Yaman. Dia bagi madu Yaman lah. Madu Yaman tu mahal, sedap. Madu Yaman dia campur dengan kayu manis. Dia repih, dia campur. Kemudian dia buh dalam air panas dulu sikit, kemudian ambil air panas campur dengan tadi, campur dengan madu, minum. Dia kata, ni amalan saya setiap pagi, dia kata. Apa kelebihan saya kata? Rasa nafas lega. Kita pun dengar buat, dah seminggu buat, berarti senyap. tak istiqamah. Tapi bagus. Memang bagus. Ambil madu, campur dengan apa namanya kayu manis tadi, buh dalam air panas sikit, campur dengan air kacang-kacang, minum. Itu pengalaman lah. Baik. Ni madu tak ada orang nak marah hak ni. Madu lain orang marah. Masalah doa ziarah orang sakit supaya kembali sihat ia. Sebenarnya ada diajar oleh syarak. Apabila seorang ziarah orang sakit,
Saya tidak lupa ia mendoakan orang sakit yang dizarahinya itu. Bila kita pergi ziarah orang, mulut tak ada kosong. Paling tidak, syafakallah, moga Allah sembuhkan kamu. Itu bahasa Arab lah. Hak Melayu ikut dah kita lah. Moga sihat insya-Allah. Allah bagi semangat kat dia. Doa. Maka doanya itu ada tersebut dalam hadis sebagai yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, Ani bin Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min 'abdin ya'udu maridan lam yahdur ajaluhu fayaqulu sab'a marratin as'alullah al-'azim rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyaka illa unfi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi saudara sepupunya namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya telah bersabda ia, tiada daripada seorang hamba Allah yang Islam yang pergi ziarah orang yang sakit yang tiada hadir ajalnya, maka diucapnya doa yang akan datang ini 7 kali, iaitu kira-kira maknanya begini: aku pohonkan kepada Allah Ta'ala yang maha besar, Tuhan yang mempunyai aras yang besar, bahawa disembuhnya akan dikau. Dan apabila dimendoakannya, ucaplah dengan bahasa Arab seperti dalam matan yang bergantung makna itu, maka tiada siapa orang Islam mengucapkan demikian itu bagi orang yang sakit, melainkan Tuhan sembuhkan dia. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi gharib, tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada hadis Al-Minhal Ibnu Amr. Baik. Hadis ini Nabi cerita pula tentang satu lagi doa yang dibaca bukan oleh orang sakit, dibaca oleh orang yang melawat orang sakit. Nabi kata baca doa ni kalau sakit tu bukan sakit yang boleh bawa pada ajal, sakit nak mati, sakit berat. Kalau sakit macam tu, baca 7 kali, kata dia illa unfi, pasti Allah Ta'ala bagi afiat. 7 kali baca. Kalau mari seorang 7 kali, dan mari 3 orang 21 kali. Dia doa. Doa orang mari melawat ni, mungkin pagi tu dia solat yang baik, dia solat berjemaah subuh, dimulakan dengan sembahyang sunat tahiyatul masjid, kemudian dia sembahyang sunat belum subuh, lepas subuh dia mungkin banyak pula zikir dia sampai naik matahari, dan tunggu naik qadar segala, dia sembahyang sunat duha, mungkin hari tu gitu. Betul lah, dia pergi melawat. Mungkin dengan sebab amalan dia pagi tadi, hak dia doa tu mari barakah dia, Allah bagi sembuh. Sebab itulah kalau kita sakit, khabar kau orang bagus. Ada orang kata malah khabar ada balik tak khabar, malah nyusuh orang. Malah nyusuh orang. Bukan isu menyusah. Kita khabar ke orang, boleh pada ke orang mari melawat kita. Kita mari semangat, sakit, orang mari beri semangat. Bukan mari semangat saja, selalu mari tu ulu sikit dah. Hak ulu tu senyum belakang, hak sakit melompat bangun. Dia sakit tu sakit dia tak ada, orang mari sihat. Mari seorang, mari dua. Dulu orang kampung mari ziarah, bawa gula, bawa beras, bawa gandum, bukan bawa air liur saja. Jadi bagi tu orang kita sakit ni ada kelebihan dia, agar orang mari melawat dan dia bagi doa. Apa doa dia? Doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah as'alullahal azim. Aku mohon pada Allah yang amat-amat hebat. Rabbal arsyil azim, Tuhan yang memiliki arasy yang sangat hebat. An yashfiyak, aku mohon Allah Ta'ala sembuhkan kamu. Pendek je. Tapi minta tu minta dengan kehebatan Allah. As'alullahal azim, aku minta dengan Allah yang maha hebat. Orang cakap doa tu Rabbal arsyil azim, Tuhan yang Tuhan punya pada arasy yang hebat. Minta apa? An yashfiyak,
minta untuk sembuhkan kamu. Itu je, pendek. Nanti minta tim parlimen kita lah print sikit kertas, bagi minggu depan 2-3 doa kita baca malam ni, boleh simpan belakang pakai apalah untuk buat, ataupun tampal dekat dinding masjid ni untuk kita pakai baca, pakai amal, insya-Allah. Masalah ubat demam dengan berendam dalam sungai. Ya, itu kita dah baca hadis ubat demam ni. Ni ada tambahan maklumat lagi. Sesungguhnya ada tersebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ubat demam dengan berendam dalam sungai. Tujuannya nak nyejuk badan lah. Dan ada tertentu kaifiatnya, cukup dengan doanya. Bukan setakat berendam, siap dengan kaedah dan bacaan doa sebagaimana yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi hadisnya. Demikian ini katanya, an Thawbana anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza asaba ahadukumul humma fa innal humma qita'atun minan nari falyudfiha anhu bil ma'. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Thawban radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, apabila kena seorang daripada kamu umatku oleh demam, maka hendaklah padam akan dia dengan air, kan demam itu seolahnya sepotong daripada neraka, maka hendaklah memadam akan dia dengan air itu. Kemudian daripada musyawarah dengan tabibnya, dirasakan kepanasan badanmu dan apa demam yang ada padamu, adakah munasabah ubat dengan berendam dalam sungai, maka apabila telah munasabah engkau berubat demam dengan berendam dalam sungai itu dengan isyarat tabib, maka buatlah seperti akan datang. Ini kaifiatnya. Ini syarahan pengarang. Hak Nabi kata demam tu macam kita baca hari itulah hadis, qit'atun minan nar, satu potong daripada api. Dia panas. Maka bila panas fal yudfiha, maka padamkan kepanasan itu, api itu, bil ma', dengan air. Jadi hak Nabi ajar lagu mana? Dengan cara berendam dalam sungai. Kata pengarang, kena minta pandangan tabib lah. Nak berendam qadar mana? Kalau kita rendam, hari ni rendam badan kaki kita dengan air sejuk, qadar mana? Berapa lama? Anak-anak yang demam sangat panas dibasahkan dengan air sejuk, qadar mana? Berapa lama? Sabda Nabi, fal yastanqi nahran jariyan liyastakbil jiryatal ma', maka hendaklah orang yang demam itu rendamkan diri dalam sungai yang berlari, yakni hanyut airnya, dengan mengadap ke hulu supaya mengadap lari air itu, dan air itu dengan sentiasa berlari atasmu. Caranya berendam dalam sungai, bukan dalam kolam. Kenapa sungai? Nak air yang mengalir. Mengalir ni dua keadaan lah. Ima ke hulu, ima ke hilir. Nak suruh pergi ke hilir, ataupun dia nak naik ke hulu, terpulanglah. Yang penting air pergi mari hanyut. Baik, dia nak air yang sentiasa mengalir. Fayaqulu bismillah Allahumma shfi abdak wa saddaqa rasulak. Maka dalam ia benda itu, maulah ia mengucap bismillah hingga Rasulullah, dan maksud doa itu begini, dengan nama Allah ya Tuhanku, sembuhkanlah sakit hamba-Mu dan benarkanlah Rasul kamu. Doa dia pendek. Bismillah Allahumma shfi abdak. Bismillah, tahu dah makna dia, dengan nama Allah. Allahumma shfi abdak, ya Allah sembuhkan hamba-Mu, wa saddaqa rasulak, dan membenarkan akan Rasul-Mu. Itu bacaan dia. Nak buat bila ni?
perbuatlah mandi dan merendam itu daripada sembahyang subuh, dahulu daripada terbit matahari. Nabi suruh buat ba'da salati subhi qabla tulu'i syamsi, lepas solat subuh sebelum matahari naik. Mari main subuh kat Masjid Batu Nah, pergi sungai. Sungai mana? Sungai Negeri tak lagi dah lah ni. Bahaya. Saya anak sungai lain hak ngalih. Pergi sebelum matahari naik. Kemudian falyaghtamis fihi salasa ramasatin salasata ayyam. Kemudian daripada telah habis doa itu, kamu baca dalam berendam itu, hendaklah menyelam dalam sungai itu 3 kali selama perbuatkan demikian itu 3 hari. Di kaedah dia kena ramas, kena selam badan. Selam macam mana? Salasa ramasatin, selam 3 kali. Maknanya lepas bayar subuh pergi kat sungai. Sungai itu air yang mengalir, mengadap ke arah hak mengalir, berlawan arus lawan kita. Kemudian selam badan 3 kali. Setakat tu jelah. Buat berapa kali? Buat 3 hari berturut-turut. Fa illam yabra fi salasin fa khamsun, maka jika tidak sembuh dalam 3 hari, maka 5 hari. Tak cukup 3 tambah 2, 5. Wa illam yabra fi khamsin fa sab'un, kalau tak sembuh juga 5, buat 7. Maknanya tadi selam 3 hari, tak lepas juga, kena buat 5 hari. Atau selam tu 5, buat 5 hari. Atau tak sembuh juga, buat selam tu 7 kali, buat 7 hari. Fa illam yabra fi sab'in fatis'un, sekira tak sembuh juga pada 7, buat 9. Tambah lagi 2. Maknanya demam tu berat lagi lah tu. Kalau biasa kepada 3 hari, hak berat pergi 5 kali 5 hari, hak berat lagi 7 hari, berat lagi 9 hari. Fa innaha la takadu tujawizu tis'an biiznillah, maka sesungguhnya hampir ia tidak menepasi 9 dengan izin Allah. Mana adanya Nabi kata setakat 9 lah, tak lepas dah, tak pergi buat sampai 11 dah. Ini yang disebut oleh pengarang tadi. Nabi SAW dia ajar cara selesaikan demam dengan bacaan dia, dengan kaedah dia, bagaimana, berapa kali, di mana, banyak mana, semua cerita berlaku. Tak pernah buat akhirat. Demam nanti boleh buat sekali, tegal sekali. Wallahu ta'ala alam. Itu hadis berkaitan dengan demam. Yang terakhir nanti kita akan baca pula tentang penyakit yang namanya berubat menggunakan ramal. Itu hadis yang paling akhir nanti, sebelum kita masuk tajuk baru berkaitan dengan ilmu faraid, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bihaqqi imanina bi khatamil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum